Wise Channel. Istiqomah dalam membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mendidik kita supaya konsisten dalam membaca Al-Quran. Baginda Nabi SAW membayangkan bahawa kedudukan kita di akhirat dilihat kepada ayat terakhir yang kita baca. Sabda Nabi SAW, mafhumnya, bacalah Al-Quran dan naiklah ke syurga atas kedudukanmu, serta bacalah secara tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia ini. Sesungguhnya kedudukan dan tempat tinggalmu di syurga berdasarkan akhir ayat yang engkau baca. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Abu Daud. Baginda Nabi SAW juga dikatakan sering memperdengarkan Al-Quran dalam pelbagai keadaan. Dalam menerangkan keadaan ini, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menceritakan bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW membacakan kepada kami Al-Quran dalam setiap keadaan, melainkan keadaan berjunub. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga mendidik kita supaya membaca Al-Quran di mana sahaja. Abdullah ibnu Mughaffal pernah melihat baginda SAW membaca surah Al-Fajr di atas kenderaan tunggangan baginda Nabi SAW. Kata Abdullah, aku melihat Rasulullah SAW pada hari Fathu Mekah membaca surah Al-Fajr di atas untanya. Al-Imam Al-Bukhari pula ada menceritakan dalam sebuah hadis yang menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran dalam keadaan bersandar di pangkuan isterinya Aisyah. Kisah ini ada diceritakan oleh Aisyah sendiri. Kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW bersandar di pangkuanku ketika mana membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi berkata, harus membaca Al-Quran dalam keadaan apa sekalipun, sama ada berjalan, duduk atau berbaring. Lihatlah bagaimana baginda Nabi SAW mendidik para sahabat supaya membaca Al-Quran di mana sahaja. Namun, perlu diingat bahawa terdapat tempat atau adab yang perlu dijaga dalam membaca Al-Quran. Antara tempat yang tidak dibenarkan adalah seperti di dalam tandas dan bilik air, iaitu tempat-tempat yang tidak sesuai bagi menjaga kesucian dan kemuliaan Al-Quran itu sendiri. Mudah-mudahan dengan peringatan ini dapatlah kita mempertingkatkan bacaan harian kita. Mudah-mudahan Al-Quran itu menjadi petunjuk kita di akhirat kelak. Semoga Allah membimbing kita.